الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya kasihi pengurusi majlis, yang berusaha nazir atau pengurusi masjid Ibnu Abbas, barisan jawatan kuasanya, seterusnya ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat berhimpun, dan saya rasa malam ni adalah jarang saya ceramah malam di sini. Biasa kuliah subuh, jadi malam ni mungkin 2-3 kali sahaja ceramah malam. Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama, dan saya suka menafsirkan satu ayat Al-Quranul Karim sebagai satu peringatan buat kita semua sekali. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mafhumnya ialah, jika sekiranya datang kepada kamu orang yang fasik dengan membawa satu berita, maka semakkanlah berita tersebut, tabayyun, agar kamu tidak mengenakan kepada satu kaum dengan cara kejahilan yang natijahnya kamu akan merasa sesal dan kamu akan merasa rugi kerana tindakan yang kamu lakukan. Pernah berlaku dalam sejarah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar seorang sahabatnya untuk memungut zakat daripada kabilah Bani Al-Mustaliq. Sahabat ini dalam perjalanan, bila hampir sampai, dia dapat berita bahawa ramai sangat yang keluar. Maka menyangkalah dia dengan sangkaan bahawa puak-puak ni nak bunuh dia. Dek kerana pernah berlaku permusuhan dahulu antaranya dengan mereka. Lantas dia melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah merasa tidak selesa. Kemudian baginda teruskan satu misi yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid dan bala tentera. Mereka ini pergi. Bila hampir sampai untuk memerangi kumpulan ini terkejut dan bertanya kepada Khalid bin Al-Walid, kenapa kamu datang nak memerangi kami? Kami orang Islam, kami nak bayar zakat. Mereka kata, kami dapat satu laporan yang diutuskan oleh Rasulullah SAW bahawa kamu mereka mahu membunuhnya. Mereka kata, tidak, kami keluar semata-mata untuk menyambutnya, menzahirkan rasa kegembiraan dan penghormatan. Akhirnya, kerana dek maklumat itu, Allah turun ayat Al-Quranul Karim, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini tuan-tuan seolah-olah supaya kita semak dulu berita dan kita cek dahulu, jangan sembrono terus menidakkan, menafikan, mengiyakan atau sebagainya dengan satu pemberitaan yang diberikan kepada kita. Boleh jadi benar, boleh jadi salah, boleh jadi mafhum dan maksudnya berlainan, boleh jadi kehendaknya berlainan. Maka insya-Allah kita cuba tengok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum saya syarah ayat ini dengan tafsir secara umum, saya nak datangkan satu kisah yang cukup menarik. Kisah yang disebut oleh orang zaman dahulu. Kisahnya seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan. Bila dah berkahwin bersama, tetapi lelaki ini dari segi kewangannya tidak kukuh, lemah. Akhirnya lelaki ini berkata kepada isteri yang hidup dalam masa yang singkat itu, katanya, kita mesti lakukan pengorbanan. Abang kena musafir nak cari kerja, dan abang tak akan pulang melainkan boleh bawa duit untuk kita bina kehidupan yang seselesanya. Setuju tak? Setuju sangat, sebab baru kahwin. Jadi tak boleh nak patah sangat muka baru kahwin dan ekonomi pun tak stabil sangat. Tak apalah, dia tinggal sebahagian yang apa ada. Selepas peluk isteri dia, kucuk isteri dia, melambaikan, maka dia musafir. Musafir jauh jalan. Dalam masa musafir itu dia pergi cari kerja, cari. Lepas satu pekan kepada satu pekan, akhirnya sampailah kepada satu kampung jauh. Di kampung jauh tersebut, bila dah dia sampai, dia bertemu dengan satu orang yang amat baik. Seorang kaya yang amat baik. Orang kaya ini dia minta kerja dengan orang kaya ni sanggup beri kerja dia. Dan gaji pun boleh tahan lumayan. Maka sebelum berlakunya pekerjaan, mereka buat janji antara kedua-duanya, pekerja dengan majikan. Selepas dipersetujui untuk kerja, maka pekerja minta beberapa syarat. Kata dia, apa syarat? Syarat pertama, saya tak mau ambil gaji kecuali mungkin kadar yang amat minimum, yang lain tuan simpan. Okey, setuju. Syarat kedua, saya boleh berhenti bila-bila masa bila saya nak berhenti. Okey, setuju. Syarat yang ketiga, bila saya berhenti, gaji yang saya simpan itu saya mintalah. Maka kata orang ni, tak apa, boleh. Majikan yang baik, maka boleh. Dan majikan ni baik sungguh. Maka bekerjalah dia ni, kerja dengan sesungguh-sungguhnya. Daripada sehari kepada seminggu, daripada seminggu kepada sebulan, daripada sebulan kepada setahun, daripada setahun sampai 10 tahun, sampailah hampir 20 tahun atau lebih sikit atau kurang sikit. Lama dia kerja. Dan berlaku kengaman tu masuk antara pekerja dengan majikan. Dua-dua baik.
Akhirnya pekerja ni pun terasa rindu kepada bini dia, kepada isteri dia. Dah lama, dulu tak ada SMS, tak ada WhatsApp, tak ada mesej, handset tak ada. Pakai kosong tu berita. Apa berlaku? Dia tak tahan. Dia pun pergi kat tuan dia, majikan dia. Dia kata, saya ingat saya nak berhenti dah kerja. Kawan ni kata, okey, boleh. Tak nak kerja dah? Tak dah, cukup dah. Ingat tak perjanjian kita? Ingat. Kemudian tuan ni tanya, dia pun kata, kalau begitu saya naklah gaji saya. Tuan ni kata, boleh, tak ada masalah, boleh. Bila nak berhenti tu? Kalau boleh secepat mungkin. Bila-bila awak nak? Okey, cuma bagilah masa sikit. Jadi ngejut, mungkin nak cari orang ganti ke apa ke, mungkin sehari dua ataupun seminggu dua. Okey, setuju. Bila dah setuju nak berhenti ni, timbul satu soalan lain. Soalannya ialah, dia tanya apa? Dekat nak berhenti ni, nak bagi dah gaji ni, maka majikan ni pun cakap. Majikan ni kata apa? Wahai saudara, saya nak bagi kepada anda dua pilihan. Sama ada awak nak gaji awak, saya bagi gaji awak, atau saya tak bagi gaji awak, saya bagi 3 nasihat kat awak. Pilih ya. Saya tak akan bagi gaji, saya nak bagi 3 sahaja nasihat kat awak. Dia pun termenung. Awak fikir dulu, besok beri jawapan. Duit ada dah. Walaupun kalau saya tanya semua ni memang nak gaji je lah. Itu jawapan kita lah. Sampai esok, dia tak tidur malam, dia mikir. Akhirnya fikir, dia beri satu jawapan. Esok sampai tu, majikan tanya, hang nak apa? Dia kata, saya mikir panjang dah. Saya fikir tak apalah, saya nak nasihat awak. Awak tak dapat gaji, tak apalah, biarlah. Boleh jadi itu sebagai pedoman panduan hidup. Okey, kata dia, kalau begitu kita tempuhkan esok ataupun lepas tu lah saya akan beri nasihat. Pada hari kejadian, dia pun datang dengan tak berapa semangat lah. Dah duit tak ada, ada sikit je lah. Bila dah datang, kawan ni pun cakap, okey, tuan nak nasihat apa kat saya untuk saya pulang dan saya balik? Majikan ni pun jawab, nasihat saya ada 3. Pertama, jangan pilih jalan pintas. Jangan pilih jalan pintas. Nasihat kedua, jangan campur urusan orang. Jangan campur urusan orang. Nasihat ketiga, jangan buat keputusan ketika marah. 3 nasihat, mudah ya. Pertama, jangan pilih jalan pintas. Kedua, jangan campur urusan orang. Ketiga,
Jangan buat keputusan ketika marah. Okey, terima kasih banyaklah atas nasihat awak ni, atas seronok sangat. Kemudian pekerja ni pun nak balik. Bila nak balik, jabat salam, peluk tuan yang lama yang baik ini. Tuan ni kata, oleh kerana awak nak balik, maka saya bekalkan kepada awak 3 buku roti. Roti Arab panjang. Kalau rajin makan di hotel Arab, tahu roti panjang. 3 buku roti. Saya letak dalam plastik ni. Ni roti pertama. Roti pertama ni awak makan masa on the way dalam perjalanan. Yalah, lapar makanlah roti. Roti yang kedua, awak buat makan ketika awak berhenti di satu-satu tempat sebelum awak sampai ke negeri awak tu. Dan jangan makan roti yang ketiga ni kecuali makanlah bersama dengan isteri awak. Ada 3 roti besar panjang roti. Dia pun ucap selamat, berjalanlah. Dia berjalan ni masa tak ada duit dengan ada duit beza tau. Slow jalan. Maka dia pun berjalan. Tengah dalam perjalanan, dia bertemu dengan orang. Seorang tu cakap dengan dia, saudara. Dia bertemu dengan seorang tu cakap dengan dia, saudara, nak ke mana? Dia pun jawablah, nak ke sekian-sekian. Oh, kalau nak sekian-sekian, jalan ni lagi cepat, jalan pintas. Kok ni lambat? Oh, dia kata bagus kot. Dia pun ikut. Tengah dalam perjalanan tu, dia mikir balik. Dah lah aku tak dapat duit. Orang tu beri nasihat pula. Aku tak siap bakar pula, tak mau bakar. Tak jadi, dia patah balik. Dia ikut jalan dia, jalan biasa. Jalan dia. Akhirnya sampai sebuah pekan. Orang ramai tanya dia, daripada mana? Dia pun sebut, daripada sekian. Bila dia sebut daripada sekian ni, oh gitu pokoknya. Awak daripada sana ya? Ya. Awak tak pilih ke jalan ni, jalan pitah awak tadi? Tak. Saya pilih jalan jauh. Kata kawan ni, bagus awak, mujur awak. Kenapa? Tadi ada sekumpulan pilih jalan pintas, kena bunuh, ada lanung. Jadi awak selamat. Lega tuan-tuan. Berapa ramai orang pilih jalan pintas, akhirnya susah hati. Nak kaya. Maka kalau saya nak kaya, saya selalu makan roti kaya. Makan kaya. Pergi kedai, kalau ada tempat pau kaya. Kacang tak mau, iti lain tak kaya. Boleh makan, sedap. Nak kaya, kita ambil skim cepat kaya. Akhirnya berapa ramai yang merana? Menangis tuan-tuan. Sekelip mata dia kerja tu dengan sokso yang dia dapat, KWSP dapat tu dalam 450,000, pergi melabuk lebu sengih. Dia kata kalau dia untung nanti nak bagilah 10 riyal ke Ibn Abbas mesti. Tak ada 10 riyal, mari minta pinjam pula. Tengok satu nasihat. Dia pun tak apa. Sampai di pekan ni malam, dekat nak petang, dia terpaksa cari. Kalau zaman sekarang hotel, zaman dulu cari rumah sewa lah, rumah sumpangan. Cari-cari dapat satu rumah.
cantik. Tengah malam bunyi orang bergaduh di luar rumah dengan suara yang kuat dan tinggi. Dia pun termenung, apa benda ni bergaduh ni? Dia keluar. Bila keluar saja tengok dua orang ni sedang bergaduh ni sampai tahap dengan suara yang cukup dahsyat. Dia nak masuk capur. Dia teringat nasihat majikan dia yang kedua, jangan campur urusan orang. Dia tak jadi. Dia patah balik masuk dalam bilik rumah tidur. Kau dan kau lah, bukan kerja aku sangat nak tahu. Tak tahu ujung pakar ni. Pagi esok dia bangun, tuan rumah datang. Tuan rumah terkejut tengok dia ada. Tuan rumah tanya, lah tak mati lagi? Lah. Dia tanya buat apa pula, tanya siapa tak mati lagi? Dia kata, saya terlupa nak pesan. Rumah saya ni, sebelah rumah saya tu ada orang. Awak dengar tak semalam orang gaduh? I dengar. Biasanya awak buat macam mana? Saya pergi tengok gaduh, ni bukan urusan saya termasuk balik. Itu betulnya saya tak sempat nak pesan kat awak. Sebenarnya orang bergaduh semalam tu orang gila. Berapa ramai dah masuk capur kena bunuh. Jadi awak ni terlepas juga, sebab tak masuk capur urusan orang. Kadang-kadang tak ada kena-mengena pun dengan kita. Suka sangat tengok rumus, suka sangat tengok ni, jadi akhirnya binasa diri kita. Dia selamat dah 2 kali. Dia pun balik jalan-jalan sampailah kat rumah petang. Sampai kat rumah, nak masuk rumah, tengok bini bersama dengan seorang lelaki sedang memegang dalam rumah. Darahnya menyelinap. Ingat lagi bunuh. Tiba-tiba dia ingat bekas majikannya pesan, jangan hukum ketika marah. Usul periksa dulu. Jangan hukum ketika marah. Dia kendor. Akhirnya dia gilah dalam semua ke tempat lain. Dia tidur, cari surau apa, tidur. Reda dah marah. Pagi esok dah mayang apa ni, patah balik rumah bini dia. Sampai rumah bini dia, beri salam, bini keluar. Senyumnya bini kamai peluk dia. Dia tahu dah semalam bengkak dah. Waduh, sepatut suka. Waduh, bini beria-ria ni, sambut ni, kini buat teh ke apa ke, makan ni, bahang gini. Dia kata, ingat nak sambung balik kerja. Orang tahu hati, fahamlah caranya. Ingat nak sambung balik kerja. Kata, mari nak tengok je si ada. Mana ni duduk sebut nak cari kerja lalu dah lah berpuluh tahun. Akhirnya dia pun kata, awak ni sayang dah hamba. Allah takkanlah tak sayang kat suami. Sayang sungguh-sungguh. Ya ke? Ya ke? Tak ya apa? Ya lah. Dia pun buat keluar. Dah semalam ada orang lelaki seorang, la ilaha illallah. Itulah anak lelaki kita. Anak lelaki kita. Dia istighfar, astagfirullah. Tengok, kalau dia ambil semangat marah tak tentu kala, sama ada dia mati, anak dia mati, bini dia mati, atau semua pakat mati, cedera semua. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Sebab hukum ketika marah.
Jadi tak selesai. Kemudian selepas daripada itu dia pun jadi semangat balik dah tahu dah anak memang anak dia sungguh dah, dia tahu dah. Okay. Dia pun buat keluar satu roti hak baki tu, jom yang kita makan sama. Dia pun makan, bini pun buat air, cicah air roti, maka kerak roti tu. Bila kerak roti tu, dalam roti tu ada duit, ada surat. Surat tu royak bagi tahu inilah gaji awak semuanya. Tuan-tuan, kenapa majikan itu buat macam tu? Salah satunya hak nasihat tadi kita fahamlah, tiga-tiga tu lah kita terang. Pasalnya orang kalau dia berjalan dia rasa dia ada duit lain macam. Ego dia tu lebih. Kadang-kadang batuk pun lain. Ada duit ni, batuk pun lain. Sungguh, ni dak batuk dah berkaya lain. Kalau batuk kaya dia lain. Perasaan. Dan kita kena faham. Kita tak tahu. Tapi orang kata duit ni macam bau lah. Dia macam buah durian juga. Dia boleh kenal orang ni orang kaya, orang ni orang miskin, orang ni dak cetak, orang ni berat naik, orang ni okey sangat, orang ni hebat. No. Saya terbaca bekas CEO Petronas, Tan Sri Hassan Marikan. Masya Allah, kaya dia. Ialah CEO Petronas. Orang jaga Petronas Pump pun kaya dah. Ini CEO. Orang kata dasar awak ni kedekut lah. Betul kata dia. Saya 100 juta saya boleh belanja, tapi saya tahu kepentingan. 10 ringgit kalau bazir saya tak akan belanja. Dia antara CEO yang terbaik zaman dia, yang mengangkat Petronas tahun 1970 lebih tu ataupun 80 lebih, yang modalnya berbayar 10 juta. Akhirnya Petronas mempunyai modal 320 bilion. Berapa kali naik? 10 juta rial kepada 320 bilion. Dia pernah mengangkat sampai tahap tu. Tengok dia punya ni. Rumah dia hanya rumah 2 tingkat yang harganya 240,000. Dia kata, bagiku, aku beri pada anak aku 2 perkara. Ilmu, pembelajaran. Itu paling penting. Kalau saya tak carilah rumah macam tu. Saya cari kadang-kadang 3 juta ke rumah dah. Mereka mampu kan. Kita rasa macam tu lah. Tengok sikap. Jadi macam gini payah kita nak tengok. Jadi dia berjalan pun dalam keadaan macam tu. Dengan keadaan macam itu, dia tidak yulfitun nazar. Dia tidak akan menjadi tarikan pengetahuan ataupun menarik oleh orang lain. Orang kenal, orang ni ada duit, orang ni tak ada duit. Cara belanja, cara dia berjalan, cara dia buka beg, dompet, cara pakaian, orang akan kenal. Tapi dengan sebab itu dia selamat. Moralnya ialah, saya nak ambil hak akhir, ialah kena semok dahulu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in ja'akun fasiqun, bila datang kepada kamu orang fasik. Orang fasik, orang yang kita tak tahu keadaan atau pemberitaan apa-apa benda pun, binabain, dia bawa berita. Macam-macam kita dengar berita, tapi akhirnya minta maaf, palsu. Banyak dah kali, banyak sangat. Rumus
khabar angin tu boleh khabar. Itu masalahnya. Ini yang berlaku. Maka Allah menyatakan fatabayyanu, maka hendaklah kamu semak dan cek. Allah sengaja menggunakan kalimah fatabayyanu. Ulama tafsir menafsirkan fatabayyanu dengan makna fatasabbatu, maka hendaklah kamu sabitkan berita tersebut. Cuma dalam kitab Tadabbur Ayat Al-Quran oleh Syekh Muqbil, dia kata, kenapa Allah menyebut fatabayyanu, Allah tidak sebut fatasabbatu? Apa beza antara fatabayyanu dengan fatasabbatu? Maka hendaklah kamu semak berita. Yang tasabbatu sabitkan berita, tabayyun pun sama. Bezanya begini tuan-tuan. Berita ni tasabbatu pun betul, tabayyanu pun betul, tapi ada beza. Bezanya tasabbatu betul dari segi apa yang zahir. Tabayyanu betul bukan sekadar zahir, tapi maksud yang dikehendaki berita tersebut. Ma wara'a zalik. Saya beri contoh. Satu hari saya balik rumah pukul 1.45 petang atau tengah hari. Hari itu pula hari Jumaat. Jadi orang pula dengan kamera moden ni boleh ambil snap dan boleh tunjuk time. Jadi orang pun sebut, tengok Ustaz Zul hari Jumaat 1.45 tak pergi sembahyang Jumaat, balik rumah. Berita tu betul. Ada gambar, ada video, ada waktu yang dirakamkan, betul. Bukan gambar yang cuba untuk diperdaya, ditipu. Tak, gambar betul. Jadi dia pun buat, lalu dia pun tulis berita. Inilah akhlak seorang yang mengaku diam-diam tak sembahyang Jumaat. Dia ulah. Lepas tu hak komen tu bubuh lalu. Wah, satu. Dan bukan satu, 485 komen. Semua Bapak hak ni bos makuk, hak ni kata beriang, hak ni kata dah tak ada benda lain dah, hak ni pula waktu bi ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Hak ni kata man taraka salat salasa jumu'ati mutataliyah taballahu qalbahu yauma tamutu, macam-macam ubuh habis dalil kau. Betul cerita dia. Itu fatasabbatu. Tapi bila kita kata fatabayyanu, maknanya dia pergi tanya, Ustaz memang tak pergi sembahyang Jumaat hari tu pukul 1.45 ada rumah kan? Ustaz jawab, ya. Sebenarnya saya balik daripada rumah baru sudah operasi jantung. Betul suruh berehat sangat. Jadi hak belakang cerita tu orang tak tahu. Jadi pakai bubuh. Betul tak cara macam tu? Dan inilah yang jadi masalah. Sebab kita tak tahu satu gambaran. Berapa banyak rumah tangga berpisah, bercerai, macam ni. Berapa banyak sahabat yang putus. Dia berkawan 25 tahun, tapi dengan 5 minit sahaja judge yang tak betul, habis putus. Sikit je nak celeh, nak kena tu sikit sangat. Banyak kali tindakan ni orang kerja duduk dalam jawatan kuasa surau masjid ni, bukan dapat duit banyak pun, tapi berapa banyak orang duk sindir, duk kata macam-macam, duk kata begini. Contohlah, saya tak kata apa-apa, jadi kawan ni pun bengkak, dia nak jawab tak boleh. Tengok orang cakap pun tak salah, sebab berita tuan-tuan.
Kadang-kadang berita ni menyebabkan jadi musuh banyak. Hamba jawab satu soalan. Soalan mudah. Macam mana naik kereta, Grab car atau Uber, kalau lelaki dengan perempuan sahaja dalam kereta tu, perempuan naik sama seorang duduk, boleh ke tidak? Maka kita pun jawablah pandangan ulama satu-satu. Dan kalau bentuk macam ni baru tak boleh gini. Kemudian kita pun buatlah keputusan, kena pastikan dawabitnya ataupun syaratnya. Diam. Kalau menepati tak ada masalah lah. Kita sebut macam tu. Tiba-tiba orang ambil, dia pergi ulah. Jabat Mufti Bila Persatuan menyatakan haram berkhalwat dalam ini. Tengok. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Bila kita ubah sendiri, jadi huru-hara pula. Kita ada versi kita. Sebab itu kita mengamalkan di Pejabat Mufti Wilayah Persatuan ni, kita banyak menjaga mengguna bahasa-bahasa yang kasar. Kita tak sebut, kita jarang sebut haram melainkan selepas kita dapat putusan. Bila saya sebut Pokemon Go, bila saya sebut berkenaan dengan isu apa lagi, beberapa isu yang lain lagi yang kadang-kadang berlaku, wave dan sebagainya, kita sebut, akhirnya orang mari capture, beri satu pandangan, buat ulas diri. Yang ini bahaya, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang bahasa ni memberi makna yang cukup bahaya. Kalau saya kata kat tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, tindakan tuan-tuan ni tak cerdik. Tuan-tuan boleh duduk senyap je. Tapi kalau saya kata tindakan tuan-tuan ni bodoh, bangun lalu gocoh. Kenapa tuan-tuan? Tak cerdik tu maknanya apa? Tak cerdik dalam bahasa yang kita. Tak cerdik tu makna apa? Ke amat cerdik? Tak cerdik tu makna apa? Lebih kurang makna bodoh. Itu bahasa. Sebab itu bahasa ni amat penting. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab dia amat jaga. Dia dari segi fatwa, dia kata aku amat benci mengguna kalimah haram. Biasanya dia akan guna akrah, melainkan apa yang dinaskan dalam Quran sebut haram. Sebab Allah kata wala tasifu alsinatukumul kazib haza halal wa haza haram. Dia tak mahu macam tu. Itu dia. Jadi di situ kita faham. Dalam hidup ni pun macam tu. Kenapa tuan-tuan? Fatabayyanu, kalau tidak antusibu qauman bijahalah. Mu akan hukum satu kaum tu dengan cara kejahilan. Bila jahil apa makna? Dia ambil hukum, dia tak tahu. Dia tak tahu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Rugi. Saya baca satu kisah luar biasa. Saya tak sebut nama ulama ni. Ulama ni dia cerita pada tok guru dia. Cerita ni kelakar sikit. Ceritanya, dia tengok seekor semut. Semut ni berjalan seekor. Kemudian dia nampak satu keping roti kecil. Terus ke berhenti lalu? Berhenti lalu saya berhenti. Dia biasanya terus ke azan dulu? Azan dulu. Okey, tak apa, kita berhenti sekejap, lepas tu saya akan ambil lah, insya-Allah. Silakan.
La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya kisahkan bagaimana seorang ulama dia tengok seekor semut. Semut ni berjalan, tiba-tiba dia temu sekeping roti. Allah biasa sebut dalam Quran semut ni hok comel-comel belaka. Semut siasahnya cukup baik, dia pandai bersiasah. Semut dia membawa kerjasama yang erat. Jadi bila semut nampak roti ni, dia patah balik pergi cari kawan dia. Bila cari kawan dia, dia pun bawa kawan dia ramai datang. Bila kawan dia ramai datang, nak pergi ambil roti ni, dekat nak sampai jauh sikit nak dapat, kawan ni pun kiakat roti. Sampai tempat tu, roti tak ada. Dia tengok semut tu balik. Kemudian semut tu mari pula seekor ni, dia tak balik roti, ada pula roti. Dia patah balik, dia pergi rayak kawan-kawan dia pula. Kawan dia kali kedua datang sikit daripada yang pertama. Nak sapa dia akak balik. Akhirnya kali ketiga, lagi sedikit, tinggal 7 ekor gitu je. Sikit. Sampai kali ketiga, roti ni tak ada. Kawan-kawan dia yang lain ramai ni gigit semut tu, pergi bunuh semut tu. Akhirnya mati semut. Sudah mati semut tu, kawan ni pun pergi letak roti. Maka terkejutlah semut-semut yang lain, pergi patah balik kat kawan dia, seolah-olah sesal atas tindakan. Lalu dia laporkan kepada tok guru dia. Tok guru dia jawab, itulah besarnya pendustaan. Sampai tahap tu, natang pun macam tu, hayawan. Itulah besar. Lain kali jangan buat. Jangan kamu buat macam tu. Jangan main macam tu. Tuan-tuan, daripada situlah kita sepatutnya berhati-hati. Kita dengar apa-apa pun kita cek, kita semak, kita baca penuh artikel, kita cuba tengok rumusan, dan kita kalau boleh sentiasa bersangka baik dengan sahabat-sahabat kita, hati kita akan jadi tenang. Tapi kalau tak, maka ghalibnya kesusahan demi kesusahan, masalah demi masalah yang akan menimpa diri kita. Oleh kerana itulah nasihat yang dapat saya bagi pada hari ini. Dan untuk panjang lebar nasihat ni, kita ada buku Halal dan Haram fil Islam. Saya jawab banyak isu-isu yang dikaryakan oleh Dr. Yusuf Qardawi, yang kita syarahkan di samping beberapa buku-buku yang lain lah, boleh tengok. Jadi moga-moga sahabat-sahabat kita di sini sentiasa mendapat kefahaman yang baik daripada tuan-tuan guru, daripada masyayikh-masyayikh. Mudah-mudahan surau ataupun masjid ini menjadi masjid yang sentiasa diimarahkan, dan saya harap masjid kawasan ini sentiasa berlumba-lumba untuk menjadi dan menghidupkan majlis ilmu, insya-Allah. Dan akhir kalam, marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah taufik dan hidayahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-tawil. Allah ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.